Assalamualaikum, hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kaki dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okay guys, hari ini merupakan cerita yang agak istimewa sebenarnya. Sebab kisah, biasalah, kalau podcast ni bukan saja kola-kola baru kita dengar, kita nak sampaikan kepada anda, tapi legend juga kita sampaikan kepada anda. Yang dulu kita menyeru kembali supaya hadirkan cerita seram khas buat anda. Dan lagi specialnya adalah caller kita seorang ni bukannya orang Malaysia kan. Dia orang Malaysia tapi dia bekerja jauh di perantauan. Di mana, okay, sebelum tu jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Dan juga kepada anda, silalah follow kita punya social media. Lagi-lagi TikTok guys, bolehlah support. Dan link telah pun disediakan di ruangan description. Okay gang, so siapakah caller kita hari ini? Nama dah ada, korang dah tahu lah kan. Hari ini dah merupakan part yang kelima daripada siapa, iaitu Kak Hida yang dari Maldives gang. Okay, sebelum tu kepada korang yang mungkin tak kenal siapa Kak Hida dan mungkin barulah pertama kali datang ke channel Santai Chill ni kan, terima kasihlah buat korang kan. Yang mana nak dengar cerita Kak Hida, bolehlah pergi kat playlist, ada nama Kak Hida dari part 1, part 2 sampailah part 4 kan, sampailah part yang latest. Boleh check it out. Okay, apa-apa pun kita nak berkenalan lah dulu dengan Kak Hida. Okay, Assalamualaikum Kak Hida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rindu betul nak dengar nama Kak Hida. Nak dengar suara Kak Hida. Lama ke tak dengar lah. Terima kasih. Okay, Kak Hida, apa khabar Kak Hida? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Dekat Malaysia ni Kak Hida, sekarang ni musim demam lah, musim influenza, musim virus orang kata lah. Semoga orang kata demam ni tak sampailah ke Maldives sana tu. Okay, okay. Beberapa masa ni tak sampai lagi. InsyaAllah kita sini betul-betul jaga. Tapi COVID still macam masih kuat lagi kat sini. Amin. So okey dah dengar tu kepada korang tu, dekat luar sana tu, jaga diri baik-baik kan. Dan orang kata musim-musim yang macam gini ni, jagalah diri, jaga keluarga kan. Makan vitamin kalau boleh untuk kita perbaiki kesihatan kita ni dengan lebih baik. Okey Kak Hida. Ya. Setelah lama Kak Hida menyepi kan, hari ni dapat dengar kembali. So cerita hari ni Kak Hida nak sampaikan pasal apa Kak Hida? Okey, Kak Ida baru start bekerja di tempat baru di Maldives. So Kak Ida nak cerita pengalaman yang paling baru tadi yang Kak Ida alami kat sini. Ini yang kata still masih fresh, masih segar lagi ni. Masih fresh minggu lepas. Okey Kak Ida, tanpa membuang masa, kita nak persilakan Kak Ida untuk menyampaikan kisah yang pertama. Dipersilakan. Kak Ida baru berubah tempat kerja. Kali ni Kak Ida datang ke pulau yang lagi besar kalau nak bandingkan dengan pulau yang Kak Ida kerja sebelum ni. Okey, pulau ni Kak Ida nak cerita about dia punya lokasi dulu. Okay. Pulau ni yang Kak Ida kerja sekarang, dia ada 4 buah pulau yang disambung dengan
jambatan Mhm. merentas laut ya. So jambatan tu kita jalan dari satu pulau ke satu pulau tu dia ambil masa dalam 5 ke 10 minit. Okey. Ya. Mhm. So dia merentas laut, dia sambunglah pulau-pulau ni. Sebab tempat ni company yang sama, property yang sama, tapi different experience dengan pulau-pulau ni. Mhm. So kaedah satu antara 4 buah pulau ni, satu pulau adalah pulau tempat penempatan pekerja. So kat situ semua staff akan tinggal kat pulau tu. So every day staff ni akan lintas titi untuk pergi ke pulau A atau ke pulau B atau ke pulau C untuk dia orang bekerja. Ya. So kaedah nak cerita about pulau yang paling besar lah. Pulau ni kaedah tak nak sebut nama lah. Okey. So tempat kaedah kerja ni dia ada 3 kategori lah. So kaedah tempat kaedah kerja kat pulau yang besar ni. So kaedah tempat tinggal kaedah atas pulau yang satu lagi. Kaedah kena go through titi, jambatan lah panjang, about 5-10 minit jalan, dan kaedah akan sampai ke tempat penempatan kaedah, kat rumah kaedah. Mhm. So ada satu malam tu minggu kedua kaedah kat sini lah. So kaedah duduk dengar cerita depa duduk cerita kaedah kata ada crying boy. So semua orang pakai duk cakap pasal crying boy ni. So kaedah kata okay. So malam tu kaedah turn kaedah jadi macam manager on duty lah. So kaedah kena kerja lewat sikit dan kaedah pergi jumpa gas apa semua. Mhm. So kaedah habis kerja shift kaedah dalam pukul 10 malam gitu. Lepas tu sementara kaedah nak balik tu kaedah tengah duk berbual dengan kaedah punya kawan ni, tiba-tiba kaedah nampak satu budak staff kaedah lah, dia lari termengah-mengah sambil dia duk jerit crying boy. Dia datang masuk kerja malam lah, shift malam. So dia datang dari pulau tu, dia kena lalu ke titi tu nak mai ke pulau besar ni lah. Aha. So dia lari termengah-mengah. Lepas tu, ma'am, help. So kaedah pergi kaedah kata sabar. Dia kata, apa cerita? Dia kata kat belakang tu, dia kata the crying boy is there. So dia kata apa crying boy ni? Okay, sabar. Dia kata sabar. Then kejap tu kaedah nampak seorang lagi staff duduk jalan keluar daripada kawasan lorong yang sama lah, daripada budak ni yang lari tadi. Mhm. Kami kat sini, kami ada banyak nationality dan antaranya ada yang daripada Ghana. Budak ni daripada Ghana, so kulit dia lebih gelap, rambut dia kerinting, so dia tinggi panjang, lampai. So dia tengok berjalan. So dia kata kat dia, tu mungkin you tengok budak tu kot, that's why. Then dia tengok budak tu, dia kata, okay, mungkinlah kot, dia kata. Dia kata macam tu, dia kata, okay. Pergi rehat, ambil makan, rehat sat, baru masuk kerja. Tu kaedah pun okey lah, siap nak balik, kaedah lalu kat jalan yang sama lah, kaedah nak pergi titi, nak balik ke kawasan perumahan penempatan kaedah kan, perumahan tu. So kaedah on the way kaedah lalu tu, kaedah kena lalu child care center. Kat child care center ni ada banyak lah macam taman permainan kanak-kanak, taman permainan kanak-kanak atas pulau tu. Okey. Gelap kawasan tu because pukul 6 dah tutup dah. So gelap lah tempat tu. So kaedah passing by situ, dan kaedah jalan-jalan, dan kaedah nampak satu budak tengah duduk mencangkung. Budak kaedah rasa dalam umur maybe 8 tahun 7 tahun gitu. Lepas tu dia tengah duduk mencangkung, dia tengah duduk menangis. Lepas tu kaedah ingat kan dia ni mungkin anak gas kan yang sesat cari bilik kita panggil villa kat sini nah. Cari villa dia tak jumpa kan. Kaedah ingat yang tu dan kaedah pergi tanya dia. Kata kenapa ni you tak jumpa rumah you ke? Dia tengok kaedah. Tapi kawasan gelap. Kaedah nampak lah budak ni macam kulit dia gelap sikit. Macam budak India macam tu. Atas kami punya customer banyak daripada macam Europe dan India because dekat kan. So kaedah kata tak jumpa rumah ke? Tak, dia continue menangis. Dia langut tengok kaedah, dia continue menangis. Lepas tu kaedah kata okay, sabar. Sambil-sambil tu kaedah pun call kaedah punya staff, front office staff untuk bawa bagi
So that kita boleh bawa budak ni pergi kat front desk, dan kita tengoklah bilik dia yang mana. Kot-kot dia cari bilik tak jumpa, mak dia cari ke apa ke kan. Ya. So sementara kita menunggu bagi tu mak kita duduk sembang kan. Lepas dia tak cakap, dia duduk menangis. Lepas tu dari jauh kita nampak lampu pagi dah sampai. Dia nampak lampu pagi tu, dia bangun, dia lari masuk ke kawasan Kids Club tu, kawasan garden tu. Lepas tu dia kata, tunggu boy. Still, dia lari masuk kat situ. So budak yang staff Kak Ida yang datang dengan pagi ni, Kak Ida kata tadi ada budak, mungkin dia dah tak jumpa bilik dia kot, rumah tak jumpa bila dia kot. So kita cari dia masuk dalam kawasan Kids Club. Budak ni pun pilih Kak Ida. Dan kita dengar dia duduk menangis, tapi cari tak jumpa. Menangis tersedu-sedu ni, cari tak jumpa. Lepas tu kita duduk panggil lah, boy, tak ada jawab, tapi duduk menangis. Duduk start tu, Kak Ida rasa macam suara menangis tu makin dekat mic. Kita duduk diri, macam suara tu jalan mic kat kita. Aduh. Dan end up berdiri betul-betul depan Kak Ida. And dua-dua kita ni dengar suara ni. Dia macam duduk depan muka kita, duduk menangis tersedu-sedu, tapi tak ada orang. Lepas tu baru budak tu, staff Kak Ida tu, dia peringat, dia kata Kak Ida, ma'am, crying boy. Then okay. Then dia tarik tangan Kak Ida, dia lari, hurry up man, run. Kak Ida tak tahu, Kak Ida tak nampak dia, tapi Kak Ida dengar suara dia memang dekat, dan kita duduk ikut kita dari belakang. Sambil kita duduk berjalan ni, pergi ke bagi ni, dia duduk ikut dari belakang, duduk menangis. Lepas tu okey lah, dan kita bawa bagi pergi sampai kat tempat cerah. Dan kita tanya dia, apa je ni yang crying boy apa semua ni. Dan dia cerita lah, memang di kawasan tu selalu, bukan seorang, ramai yang jumpa budak yang tengah duduk menangis. Kadang-kadang nampak budak tu, kadang-kadang dengar suara saja. So then Kak Ida pergi the other way round lah, nak balik tak lalu dah lah kat situ. So yang tu cerita Kak Ida yang pertama. Okey, inilah sebenarnya yang crying boy yang orang kata yang duk sebut-sebut kat resort tu. Crying boy tu. Tapi mula memang Kak Ida nampak budak ni, tapi lepas tu Kak Ida je dengar suara saja, dia mai dekat ni depan. Masa Kak Ida dengar first tangisan budak tu, Kak Ida tak ada suspek ini ke yang diorang cakap crying boy ni? Kak Ida tak ada rasa macam tu ke? Kak Ida tak terfikir langsung pasal tu, sebab Kak Ida baru satu. Secondly, Kak Ida tengah duk duty kan. Lepas habis duty, Kak Ida selalu pergi, kita kena buat round kawasan apa semua. Dan Kak Ida kadang-kadang kita jumpa budak-budak yang keluar daripada rumah, mereka lari pergi naik basikal kan, cari rumah tak jumpa, villa yang tak jumpa kan. So Kak Ida ingatkan memang anak-anak guest kita lah. Kak Ida tak pernah terfikir langsung pasal benda tu. So Kak Ida nampak dia, Kak Ida nampak budak tu duduk mencangkung, Kak Ida nampak dia jalan, dia lari masuk ke Kids Club tu. Dia punya pakaian ni macam mana Kak Ida? Dia pakai short dengan t-shirt. Sama macam orang biasa je lah. Macam biasa. Lagi malam dia tak nampak sangat. Dia nampak macam budak-budak umur 7 tahun, 8 tahun gitu, pakai short dengan t-shirt. Ini tak tahulah nak cakap. Sebab tiba-tiba dia hilang kan. Nak kata tapi tinggal suara. Macam sebelum ni Kak Ida pernah cerita pasal adanya orang bunian dekat Pulau Maldives tu. Kak Ida tak rasa tu orang bunian lah. Kak Ida tak rasa ni orang bunian. Kak Ida rasa benda ni jin lain lah. Kak Ida ni macam, Kak Ida bagi tahu kadang-kadang Kak Ida kan boleh nampak kat tempat ni banyak yang Kak Ida, macam dekat pulau yang Kak Ida duduk dulu, dia nyaman, dia tenang. Kak Ida jumpa dengan orang-orang yang Kak Ida kata orang bunian ni kan, dia orang tak kacau, muka dia bersih, dia tenang. Kat sini Kak Ida nampak benda yang tak elok ada. So Kak Ida rasa yang ni bukan orang bunian lah. Itulah. Mungkin lah, saya tak pastilah. Mungkin itu antara penduduk tak awal ke, tak pastilah kan. Mungkin lah dia nak mengusik je kan. Itu pun orang kata antara tipu daya dia untuk kacau Kak Ida. Lagi-lagi bila balik kerja tu kan. Letih.
Dan mungkin juga ada hikmah ada member Kak Ida masa tu. Kalau member Kak Ida tak ada, kalau Kak Ida seseorang, tiba-tiba dia tarik Kak Ida atas bagaimana kan. Masuk dalam laut. Saya kalau Ya. saya letak tempat saya kat Kak Ida masa tu dengan keadaan yang gelap malam, tak tahulah, tiba-tiba dengar budak menangis ni berlari saya. Okey Kak Ida. Ya. Cerita pertama menarik. Kisah yang kedua ni pasal apa pula? Kak Ida, kita teruskan dengan kisah yang kedua. Dipersilakan. Kisah kedua ni bagi Kak Ida, dia tinggalkan kenangan yang Kak Ida akan ingat sampai bila-bila. Wah, okey. Kita duk sembang lah banyak pasal saka semua tu kan. Dan sekarang ni cerita ni kat Maldives. Cerita ni kat tempat kerja Kak Ida yang lama. Ada tempat kerja Kak Ida yang lama ni, dia macam satu pulau yang paling jauh sekali. Yang paling jauh dah antara pulau-pulau di Maldives. Okay. Kalau kata kita kat Malaysia ni, Ceruk Tok Nun lah, tempat jauh yang orang tak masuk lah. Macam tu. Kita pergi Ceruk Tok Nun, orang Kedah ni. Jauh sangat. Dia very authentic, dia very individual. So keliling pulau Kak Ida tu, dia ada pendapatan orang kampung. Pendapatan orang kampung ni, mereka duduk atas pulau-pulau. So dia orang ada 3 pulau yang keliling resort Kak Ida ni. Kebanyakan pekerja dia datang daripada pulau-pulau ni. Sebab nak daripada kawasan Atul, kita panggil Atul nah. Daripada kawasan Atul tu ke Atul yang satu lagi jauh sangat-sangat. So dia seorang-seorang kat situ. So kita ada pulau-pulau lah. Alright. So kita ada banyak pekerja staff kita yang datang daripada pulau-pulau yang berdekatan ni. Dan salah satu daripada khidmat sosial kita lah kan. Khidmat sosial kita ni, kita benarkan mereka ambil boat mereka datang kat jeti kita dan ambil boat kita mewah, boat besar laju. Okay. Jika kalau mereka nak pergi airport yang paling dekat. Airport yang paling dekat will take dalam 45 minit gitulah. So dia orang tak, because kalau dia orang nak pergi sendiri mahal lah cost boat tu. So dia orang boleh datang daripada pulau dia orang 5 minit datang ke kita punya resort, ambil kita punya ferry boat kita untuk pergi ke domestic airport yang paling dekat untuk dia orang pergi ke Malé. Kalau dia orang nak pergi hospital, dia orang nak pergi anything lah dekat Malé. Malé tu dia punya central lah kan, macam ibu negara mereka lah kan. Alright, so yang tu antara khidmat sosial kita lah. Alright, satu malam ni Kak Ida tengah duduk buat round. Antara tugas Kak Ida ni, kita selalu kena jumpa guest dan kita buat round, tengok kawasan. Bila after pukul 7 tu kita buat round, tengok pulau apa kan. Dan malam tu Kak Ida dengar ada orang duk menjerit kat JT. So bila Kak Ida pergi kat JT, dah Kak Ida tengok dah ramai orang dah kat sana tu. 2-3 orang dah dengan staff Kak Ida. Dan Kak Ida perasan staff Kak Ida, dan Kak tengok satu perempuan, dia pakai tudung apa semua, pakaian dia dah basah, kuyup. Lepas tu Kak Ida difahamkan, kata dia terjun dalam laut dan husband dia tu staff Kak Ida lah yang pergi tarik dia balik naik atas jeti. So by the time Kak Ida sampai tu, dia dah terjun dan naik atas jeti. Dan dia kena histeria waktu tu. So Kak Ida tanyalah kawan staff Kak Ida ni, dia kata yang ni, dia kata isteri dia memang sakit. Macam ni, dia baru balik daripada Malé untuk berubat. Dia kata so sementara dia nak tunggu boat daripada pulau dia tu, dia duduk kat jeti resort Kak Ida ni lah kan. So perempuan ni dalam umur 28 tahun gitulah. Dia tak suka orang pegang dia, tak suka. Kawan laki-laki keliling tu, dia tak suka, tak bagi siapa seorang pegang dia. But dia orang kena pegang dia sebab dia kerja nak terjun dalam laut. Okay. Lepas tu every time orang yang pegang dia tu, dia akan cerita. Antara dia tu adalah a few orang Maldives yang staff kita jugalah, security apa ni, duk pegang dia kan, dia cerita, ni jangan duk macam translate lah kan, dia kata jangan duk
macam like, jangan duk tunjuk pandai, hang ni jahat, hang selalu kau duakan isteri kau, macam tu dia cerita keburukan orang tu. Ya. Okay. So lepas tu orang tu akan jadi malu yang terbelah. Lepas tu ada seorang tu Ida punya FC ni, dia orang Arab. Okay. Dia nakal sikit. Dia cerita habis. Perempuan ni dia kata, pasal orang Arab ni dia memang dia nak baca Quran lah, dia baca something lah. Pasal perempuan tengah duduk menjerit meronta-ronta kan. So dia nak baca sama ayat Quran lah. Dan dia kata, kamu jangan duk tunjuk alim kat saya. Kamu tu kerap pergi ke Thailand cari perempuan. dia cerita habis. Tapi dia cakap dalam bahasa Arab. Kalau dia cakap dengan orang Maldives, dia cakap dalam bahasa Maldives. Kalau dia cakap dengan orang Arab, dia cakap dalam bahasa Arab. You know, benda perempuan ni. So, lepas tu dah dia duduk meronta, dia tak nak bagi orang pegang, dia panggil lah Kak Ida, so Kak Ida pegang. Bila Kak Ida pegang dia tengok Kak Ida, dia kata jangan pegang saya. Dia cakap bahasa Melayu. Dia kata jangan pegang saya. Dia bukan orang Melayu, dia orang Maldives. Kak Ida kata ikut suka saya lah saya nak pegang. Jangan pegang saya tak suka tengok awak. Dia kata gitu Kak Ida. So Kak Ida pegang dia juga. Dan dia meronta. Tapi nasib baik dia tak cerita Kak Ida ni ada buat kerja apa je. Sebab Kak Ida tak ada buat benda tak elok. Yelah. Dan dia kata jangan pegang saya tak suka tengok awak. Saya pergi jauh. Dia cakap dalam bahasa Malaysia. Kak Ida punya terkejut. Kak Ida punya first time dengar. Kak Ida punya terkejut. Dan after that Kak Ida still pegang dia juga. Lepas tu dia pengsan. Duduk start tu Kak Ida nampaklah bot datang dengan satu orang tua. Lepas tu orang tua tu datang, dia orang bawa dalam tangan dia orang ada buat macam satu macam bot kecil daripada daun nyok, daun kelapa. So dia orang anyam, dia orang buat satu bot kecil. Atas bot kecil tu Kak Ida nampak macam beras kunyit, macam ada lilin, macam ada bertih, something like that. Kak Ida pun tak tengok dekat lah. Itu dia pasang lilin, lepas tu dia hanyutkan benda tu kat jeti tu. Bila dia hanyutkan, baru perempuan ni sedap. Terus perempuan ni bangun. Lepas tu dia bangun, dia menangis lah. Lepas tu baru suami dia pergi ni, dan dah tengok dia dah letih sangat-sangat kan. So Kak Ida dekat jeti tu kita ada tempat macam boleh tidur kat lah. Macam kita buat satu kabana kan. Dan Kak Ida kata dekat staff Kak Ida ni, Kak Ida kata nak bawa you punya isteri, bagi dia lie down kat sini, dan bagi dia rehat tak sebelum you all nak naik boat nak balik ke pulau you all. So orang tua lelaki tu mai pegang tangan perempuan ni dengan suami dia, bawa pergi duduk rehat. Lepas tu Kak Ida tanya, lama ke sakit isteri dia ni? Dia kata isteri dia ni sakit daripada umur 16 tahun. Kak Ida kata macam mana boleh sakit, dan orang yang boleh kontrol cuma orang tua ni. Orang tua tu dia punya datuk. So dan Kak Ida tanya yang tadi dia pergi hanyut macam bot tu apa, yang tu syarat dia kata. So Kak Ida heran. Kak Ida okey, cerita apa kena ni. Tu dia cakap Kak Ida, budak ni dia anak yatim piatu. Sebelum mak dia meninggal, dia cuma tinggal dengan mak dia saja kat dalam satu rumah. Lepas tu mak dia tak boleh nak meninggal, so mak dia suruh dia ambil, so dia terima benda mak dia. Saka tu. So waktu tu mak dia 16 tahun. Dia tak ada siapa kat situ. Bila dia tengok mak dia duk meronta nak mati tak boleh, dah sakit teruk, so mak dia duk minta dia ambil. So lelaki dia mengakulah dia ambil. Lepas tu baru bila dia ambil, mak dia meninggal. After dia mengaku tu, mak dia meninggal. Lepas tu baru dia keluar pergi cari Tok Wan dia, cousin dia cerita. So Tok Wan dia kata patutnya dia tak boleh ambil. Pasal benda ni dia mengaku nak ambil, akan datang kat dia. So dia kata cerita macam saka yang saya dengar di Malaysia. Lepas tu dia tanya Tok Wan dia kata dia jadi macam ni lepas dia terima benda daripada mak dia, dan jin hantu laut, jin laut. Patutlah dia nak terjun tu.
patut dia nak terjun, dan dia tak boleh nak kontrol sebab mereka kena buat macam Kaedah tak tahulah macam kena certain time kena jamu lah, kenapa. Of course dia takkan buat benda tu. So now Saka tu duk makan diri dia. Allah, hai. So dia orang dah bawa pergi jumpa banyak pawang. Rupanya di Maldives ni pun ada banyak pawang. Dia orang pergi jumpa bawa banyak pawang tapi tak boleh nak hilang sebab Saka tu adalah Saka keturunan mereka, dia abang heritage. Dan suami dia tu adalah dia punya sepupu. Sebab mak dia meninggal, tinggal dia yatim piatu, so dia nak kena pergi duduk rumah Tok Wan dia. Kat situ ada banyak lelaki, so dia kahwin lah dengan sepupu dia ni, bagi maneh lah sikit kan daripada duduk saja macam tu kan. So dia suami dia ni sekarang macam sanggup jaga dia. So dia dah dapat sakit tu daripada umur 16 tahun sampai dia umur 28 tahun ni. So dia pun dah cuba macam-macam cara nak keluarkan Saka tu tapi tak boleh. Okay, faham. So dalam bulan lepas, 2 bulan lepas, 2 atau 3 bulan lepas, dia dapat berita kata isteri dia meninggal sebab dia dah tak makan lama, dia tak makan apa semua, so dia sakit, dia meninggal isteri dia tu. So itulah yang Kak Ida kata, yang ini betul-betul bagi Kak Ida satu kenangan yang Kak Ida tak boleh nak lupa. Itu cerita Kak Ida yang nombor 2. Satu memori yang dalam masa yang sama menginsafkan kita lah sebenarnya. Ya. Terima kasih Kak Ida. Itulah ada orang kata kan, Saka ni dekat Malaysia je ada, dekat luar tu mana ada Saka. Tidak. Orang kata semua tempat ada Saka. Entah-entah dekat luar tu lagi dahsyat kan. Dia orang puja kat sini ni. Tradisi dia mula kita datang ni pelik sikit. Dia orang ada buat puja laut. Kalau raya tu dia orang mendram. Dia orang ada buat puja pantai. Dia tradisi dia orang tu pelik sikit walaupun negara Islam. Itu saya tak pastilah. Mungkin adalah perjanjian yang sebelum-sebelum ni kan, atas dasar nenek moyang dia orang. Itu tak dapat dinafikan juga Kak Ida, sebab saya perasan dekat Indon ada satu pantai ni. Saya tak pasti nama dia apa. Nyi Roro Kidal ke apa lah. Dekat sana Kidul. Yes, Nyi Roro Kidul lah. Dekat sana kat pantai tu tak dibenarkan sesiapa pun pakai baju warna hijau. Ini fakta. Siapa yang pakai baju warna hijau tu, dia kemungkinan akan berdepan dengan maut lah. Diambil nyawa dengan apa, dewa laut ke apa, saya tak pastilah. Nanti saya cek balik. Dia Puteri Laut Selatan. Yes, betul Kak Ida. Jadi gang, inilah orang kata Saka ni bukannya dekat Malaysia je ada, dekat luar pun ada. Macam sebelum ni dekat Turki ada satu cerita pasal sihir. Sicin tajuk dia. Korang boleh check. Itu pun main pasal sihir, pasal Saka juga. Okey Kak Ida, jadi yang masa si perempuan tu kan, masa dia nak, orang kata dah dalam keadaan yang di luar kawalan dia, dia pegang je orang tu, dia boleh dapat tahu apa orang tu pernah buat sebelum ni. Betul. Orang Kak Ida punya FC, Financial Control tu orang Arab. Dia baca Quran kat dia ni, dia gelak lagi kat kawan tu. Dia kata, you cuma baca Quran, dia perangai you tak elok. Allah, malu kalau kena. Dan belah after that, dengar tu belah. Dia cakap dalam bahasa Arab dekat orang tu. Kalau orang tu biasa bila dengan Kak Ida, dia cakap dalam bahasa Malaysia. Itu yang Kak Ida tergamam, kagum kejap lah. Amazed, ya. Dia intelligent Kak Ida, dia intelligent. Mungkin itu juga antara tipu daya lah. Tapi saya dengar ni pun rasa macam sebab juga. Sebab kita tak boleh nak salahkan perempuan tu juga. Dengan umur, orang kata umur 16 tahun, apa je yang kita boleh fikir kan. Dengan tengok keadaan mak kita yang sengsara masa tu, nak pergi tak boleh. Dalam keadaan yang tak boleh fikir. Mungkin dalam keadaan yang menerima secara terpaksa. Ataupun dia tak tahu apa yang dia terima. Ya, betul. Dia baru 16 tahun waktu tu. Jadi kita ni janganlah judge ya. Janganlah judge orang kau ni ada Saka apa semua. Kita tak ada dalam kasut dia.
Bukan dalam kasut tu kasut dia pakai, bukan. Ini orang kata metafora, analogi je. Metafora. Ya. Itulah orang kata yang dah lepas biarlah lepas. Yang pasal saka ni orang selalunya orang nenek moyang kita dululah guna, antaranya untuk mendapatkan kekuatan dan juga untuk orang dulu kita ni tak ada, orang kata tak ada nilai jaga tanah tu. Jadi diorang perlukan saka-saka ni dengan kekuatan saka ni untuk jagakan tanah untuk diorang. Betul. Jadi itulah yang lepas biarlah lepas. Semoga yang dah berlaku tu pun kita mohon supaya Allah jagalah. Kita yang hidup ni jadikan iktibar. Ikhtiar tu penting kalau dah terkena tu. Okey Kak Ida, cerita pertama menarik, kedua pun sangat intens dan sangat menarik. Saya kagum. Kak Ida ada lagi tak cerita untuk kali ni? Kak Ida ada satu short story, tapi bagi Kak Ida a bit lucu sikit. Short story. Okey, ini yang kita nak dengar ni. Dalam masa seram, kita tambah sikit lucu. Kak Ida, saya tak sabar. Dipersilakan. Okay. Alright. Waktu ni, Kak Ida di Langkawi. Kalau orang Langkawi dengar ni, mesti dia orang pun akan go back to that time. Kak Ida akan kata waktu ni dalam 30 tahun lebih sebelum Kak Ida baru kahwin saja dengan suami Kak Ida waktu itu, dan kita bekerja di Langkawi. So, Kak Ida ni, kami selalu turun makan kat satu kedai di Kuah ni. Sekarang bila Kak Ida pergi, Kak Ida tengok kedai tu pun dah tak ada. Pakcik yang berniaga di kedai tu macam dah jadi macam pak angkat kami, you know, like kita tak ada tempat lain nak pergi, kita pergi makan kat situ. So kita macam kenal rapat lah dengan pakcik tu. Alright. So satu malam ni Kak Ida tengah duduk makan dengan suami Kak Ida ni kat kedai tu. Kami baru kahwin lah waktu tu, muda lagi lah. Dan tiba-tiba Kak Ida dengar macam riuh rendah orang dari belakang kedai tu. Lepas tu pakcik tu dia tiba-tiba, actually pakcik tu dia dah tahu dah, dia tiba-tiba dia mai Kak Ida. Kak Ida suka duduk luar kedai. Kak Ida ambil table yang luar kedai. Dia datang Kak Ida dengan suami Kak Ida, dia terus tarik kami masuk dalam kedai. Masuk dalam kedai, tapi bukan tutup kedai lah, masuk dalam kawasan dalam. Kak Ida pun heran lah juga, pasal apa? Tengah duduk makan. Kenapa tarik? Jangan duk melawan, masuk dulu, dia kata. So Kak Ida pun masuklah. So duk saat tu Kak Ida nampak macam bola api passing by Kak Ida. Dekat dengan kepala Kak Ida, passing by Kak Ida. Kak Ida nampak bola api. Bila dia main dekat dengan Kak Ida, bukan bola api, muka orang, rambut dengan rambut panjang tak terurus, muka ngeri lah. So dia terbang. Dari jauh kita nampak macam bola api. Bila dia main dekat, kita nampak muka macam kepala orang terbang. Kak Ida punya terkejut tengok. Then behind dia, belakang dia, orang-orang kampung, Chinese, India, Melayu tengah duk kejar dengan parang, dengan pencakuk, dengan penyedok, dengan semua meredak. Dia pun kejar kepala ni. Dia pun kejar hantu ni. Instead of hantu ni takut dengan orang-orang kampung, terbang laju. Dia orang kejap tu, orang Langkawi punyalah, dia orang ni betul-betul berani. Berani betul. Dan kita dengar cerita. After that, rupanya belakang kedai tu ada kampung. Orang kampung tu mereka dulu bila dia orang beranak, dia orang tak pergi ke klinik, dia orang akan beranak di rumah. Ya. So penanggal ni, dia tahu orang ni akan nak beranak, dia nak pergi tunggulah, dia nak tunggu, nak kacau lah, nak ganggu, right? Orang-orang kampung ni dia dah standby dah, bila mana-mana wanita dia pun yang akan bersalin beranak kat rumah, dia pun akan macam satu, tak kira lah India ke, Cina ke, Melayu ke, dia pun akan sepakat, dia pun akan tunggu dengan benda-benda tajam. So kalau dia pun akan kejar. Alright, so bila dia pun nampak malam tu, dia pun kejar lah. Esok tu Kak Ida tanyalah pakcik ni. Kak Ida kata, apa cerita semalam ni? Dapat ke tak depa kepala tu? Lepas tu pakcik tu kata, ada. Belakang rumah, dalam kampung tu juga ada satu rumah. Depa dah suspect perempuan ni lama dah.
So mereka pergi, mereka terbalikkan badan dia. Lepas tu penanggal ni dia terbang, dia lepas daripada orang kampung ni, dia balik ke rumah dia. Dia balik ke rumah dia, dia masuk balik dalam badan dia, terbalik. Okey. Maknanya bila dia dah satukan badan dengan kepala tu, kepala dia dalam keadaan terbalik. Terbalik. So orang kampung tahulah dia ni lah yang penanggal dia. Okey, pandai. So how they deal with that, kita tak tahu. Kita tak mau tanya panjang, tapi dia orang kan ada berumur dia orang sendiri, dia orang boleh pulihkan. Maybe dia orang bagi dia insaf kalau kita tak tahu. Itu kita tak tanya panjang, tapi orang kampung dia dah shock dia dah lama. Lepas tu malam tu dia separuh pergi terbalikkan badan dia, separuh kejang kepala dia. Sebab kalau tidak dia akan terus balik ke rumah dia untuk masuk kan. So dia orang takkan tahu. So now dia orang dapat bukti lah. Tu dia orang Langkawi berani atau tak berani, dia berani sangat. Dia orang memang power lah Kak Ida. Power. One thing about orang Langkawi ni, tak kira kalau dia orang asal Langkawi lah, tak kira kau Melayu ke, kau Cina ke, kau India ke, dia orang betul-betul sepakat. Dia orang hidup macam keluarga, macam adik-beradik. Yang tu one thing about orang Langkawi. Bagus lah, satu Malaysia. Satu Malaysia. I'm talking about 30 tahun yang lepas ni, benda ni. So yang tu pengalaman Kak Ida. Okey, 30 tahun lepas. Sekarang Kak Ida ada dengar lagi susulan cerita pada tu? Lepas dia yang kena tangkap tu, ada lagi penanggal lain muncul? So tu masa Kak Ida tanya, Kak Ida ni lepas cerita Kak Ida lah, badan kita balik tu, Kak Ida tak tanya dah lah. Tapi di Langkawi ni macam-macam ada. Macam-macam ada. Okey lah, macam-macam ada tu saya tak tahu sekarang. Kepada korang yang dengar ni, korang boleh check it out part 3 ataupun part 4. Sebelum ni Kak Ida ada ceritakan pasal legenda di Pulau Langkawi. Okey. So Kak Ida, yang masa Kak Ida tengah makan tu kan, tiba-tiba yang pakcik dia tarik Kak Ida masuk dalam. Ada bola api lalu atas Kak Ida tu. Lalu Kak Ida nampak bola api tu dah hijau datang bila mai dekat muka orang. Kak Ida tak ada rasa dia punya organ-organ kena muka ke, tak ada? Tak. Taklah dekat sangat. Dia passing by jauh tapi nampaklah tu borai-borai duk kembang tu. Aduh. Kak Ida boleh describekan sikit tak muka dia macam mana tu? Muka dia macam mana ya? Sebab saya tak pernah tengok penanggal. Muka dia muka orang tua, mata terperesok ke dalam. Yang apa ni, tulang. Muka dia tak ada isi, macam bertulang. Okey. Gigi dia Kak Ida tak ada, because dia just Kak Ida passing by dia nampak, tapi bukan muka orang. Dia muka benda yang pelik, bukan muka orang. Wih, kalau macam gitu tak jadi terus nak makan, hilang selera. Lidah dia berjurai-jurai. Oh, lidah dia panjang Lidah dia panjang. Sambil dia terbang tu lidah dia ke belakang. Okey, saya boleh bayangkan. Alright. Jadi itulah sebenarnya penanggal, geng. Kenapa dia nak pergi ke rumah yang berbersalin tu? Okey, untuk pengetahuan korang lah. Penanggal ataupun di Sabah orang panggil dia sebagai balan-balan. B kuasa 2. Jangan disebut. Kan tiba-tiba datang. Okey. Dia orang ni bukannya apa jelmaan jin sebenarnya, jelmaan jin, tapi dia orang ni jenis yang mengamalkan ilmu hitam. Dan dia orang ni sebenarnya nak pergi janin ni untuk mendapatkan baby tu. Baby yang baru lahir ni dia orang nak ambil janin dia supaya dia orang boleh menguatkan lagi amalan yang dia orang buat tu, yang dia orang lakukan. Dan saya pernah dengar satu tips ni Kak Ida. Macam orang dulu kan, dia punya rumah ni rumah kayu. Jadi ada ruang lah bawah tu untuk lalu rumah kampung ni. Betul. Orang dulu ni dia sarankan lah supaya kita tanam pokok serai dekat bawah rumah tu. Sebab apa? Ada sebab dia. Sebab kalau lah orang nak beranak atas rumah tu, penanggal datang, dia tak boleh, orang kata tak boleh ambil, tak boleh masuk. Sebab dia alah dengan daun serai ni. Orang kata daun serai ni tajam. Kalau kena dekat dia punya badan tu, terpotong. Cekak. Kak Ida dengar kata dia orang akan letak duri-duri. Ya, betul. Yang itu kat pintu, duri-duri lah. Yang itu Kak Ida dengar lah.
benda-benda yang tajam ya. Nanti kalau duri-duri kan dia tak boleh masuk ke pintu. Sebab kalau perut dia tersangkut, tak boleh gerak dah. Betul. Itulah orang kata, saya ni jarang sekali dengar cerita pasal penanggal ni Kak Ida. Hari ni Kak Ida bawakan, bukan kata dengan bawa pengalaman saya, tapi dengan rupa wajah sekali Kak Ida bagi kami bayangkan. Agak mahal sebenarnya tu Kak Ida. Ngeri lah. Ngeri Lepas lah. tu Kak Ida demam lah. Kak Ida demam. Lepas tu ngeri. Tengok muka dia ngeri. Yelah. Sebab dia nak lari daripada orang kampung tu, dia ikut lari macam gelabah tak? So dia just tak kira siapa, dia redah ya. Macam Kak Ida, orang tua tu panggil kita masuk dalam because orang kampung datang lari kejap passing by kedai tu kan. Takut dengan kita dia langgar. Sebab dia orang memang kejap lah. Dia orang kejap penanggal. Okey guys, jadi kepada korang yang dengar cerita pada hari ni, kalau nampak penanggal tu jangan lari, kejar dia balik. Kejar dia balik. Tak ada aku. Okey Kak Ida, 3 cerita yang sangat menarik, sangat best Kak Ida. Dan saya pastilah banyak pengalaman yang Kak Ida lalui ni adalah hikmah yang tersendiri, adalah kata memori tu yang mahal sebenarnya Kak Ida. Okey Kak Ida, sebelum kita habiskan podcast pada malam ni, ada apa-apa nasihat ataupun 2 kata untuk disampaikan sikit tak? Okey, Kak Ida selalu kata pengalaman akan mewarnakan hidup kita. Ya. So, setengah orang dia ada peluang untuk nampak benda ni, setengah orang takkan ada peluang. Betul. Dan bila kita dengar orang bercerita, tak semesti kita kena percaya 100% ke apakah isi atas kita. Ya? So Kak Ida minta maaf kalau Kak Ida terbawa-bawa. Sekarang tu Kak Ida cakap terover dalam bahasa Inggeris sikit. Bukan intentionnya, tapi biasalah bila kita bercerita kan. So kalau kita nak komen apa-apa ke, tak payahlah duk komen benda-benda ni. Orang yang bercerita ni, dia orang excited, dia orang nak kita share dia orang punya pengalaman kan. Yes. So kita just dengar, enjoy, santai-santai. Ya, itulah pesanan Kak Ida. Terima kasih Kak Ida. Saya setuju dengan apa yang Kak Ida cakapkan tu. Orang kata pengalaman yang kita dengar ni geng, bukannya nak minta kau percaya, tapi apa yang baik kita ambil sebagai pedoman, yang buruk kita jadikan sepadan. Dan aku pernah jugalah dengar orang kata kita ni kenalah belajar daripada kesilapan, dan kesilapan itu sebenarnya yang menguatkan dan mematangkan kita pada masa akan datang. Kalau bukan kesilapan yang kita buat, kita belajar daripada kesilapan dan juga pengalaman orang lain. Itu sebenarnya yang kita perlu manfaatkan dalam hidup. Okey. Terima kasih Kak Ida kerana menyampaikan kisah yang sangat-sangat best, dan juga terima kasih juga kepada korang yang sudi menonton Santai Chill sehingga habis video ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe, thank you so much. Dan ada sikit tambahan lah kepada korang yang nak melakukan sedikit sumbangan, orang kata kecil tepat tangan, nyiru kami tadahkan, bolehlah membuat sumbangan di nombor akaun yang tertera. Dalam masa yang sama kita dapat membawa Santai Chill ni ke jalan yang lebih jauh, ke arah yang lebih baik pada masa akan datang. Okay gang, kita jumpa pada masa akan datang. Stay safe. Assalamualaikum. Bye bye. Waalaikumsalam.